Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lagi amat mengetahui dengan segala rahsiaku dan bergerak-gerak di dalam fikirku. Lagi amat mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amat mengetahui dengan segala rahsiaku, dengan segala perkara yang ada di dalam hatiku, dan bergerak-gerak di dalam fikirku, dan barang yang bergerak-gerak di dalam fikirku pun Allah amat mengetahui. Barang dengan segala rahsiaku Allah amat mengetahui, dan bergerak-gerak, yakni barang yang bergerak-gerak di dalam fikirku Allah amat mengetahui. Dan telah menjanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebajikan kepada mereka yang beramal soleh, dan kejahatan, mana menjanji oleh Allah akan kejahatan akan mereka yang kufur dan maksiat dengan siksaan dan neraka. Ini sambungan selepas daripada dikurniakan khatrah samawiyah, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dikurniakan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita pun terbuka. Hati terbuka untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tandaan kita ni terbuka hati, dicampurkan keinsafan oleh Allah adalah kita menjauhkan di hati kita daripada negeri yang penuh dengan tipu daya dunia, dan kembali kepada negeri yang kekal, iaitu akhirah, dan kembali kepada mengsediakan bekal untuk mati sebelum daripada kematian. Ini tandaan seseorang terbuka hati, dicampur dengan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandaannya hati sudah kurang kepada dunia, negeri yang penuh dengan tipu daya, dan hati kembali kepada negeri yang kekal, akhirah, dan mempersiapkan bekal untuk selepas daripada kematian. Itu tandaan seseorang telah dikurniakan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab Minhajul Abidin, selepas daripada keinsafan itulah, manakah jalan yang kita nak kena turut, nak kena atur, nak kena susun. Keinsafan lah. Keinsafan ni terkadang kerana usia, tua dah kitanya. Keinsafan ni terkadang dengan kematian orang-orang yang hampir dengan kita, mari keinsafan. Lepas keinsafan tu, jalan manakah yang kita nak kena jalani? Sebab terkadang terdahulu sebelum kita mai keinsafan, terkadang ilmu agama kita agak terhad.
Kalau ada pun dok bilanglah, kita kata kodoh budak-budak sahaja, sebab kita fokus kepada kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Akhirah ni sambil-sambil begitu je. Jadi bila mai keinsafan daripada Allah, kita nak menjalani jalan akhirahnya macam mana, maka di Imam Ghazali mulai dengan kita kena fikir bahawa yang ada di kita ni bagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Nikmat hidup, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat boleh berkata-kata, dan bagai-bagai lagi jenis nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang mengurniakan nikmat kepada kita ni memerintah kita supaya mensyukurkan akan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jikalau kita tidak mensyukuri nikmat, kita lalai daripada mensyukuri nikmat, kita lalai daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan balas dengan seksaan. Kemudian Allah taala utuskan rasul. Allah taala utuskan rasul untuk bawa jalan agama kepada kita. Yang dimulai dengan Allah utuskan rasul, Rasul mengkhabarkan kepada kita, kita ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang hidup, yang berkata-kata, atau panjang cerita berkaitan dengan ketuhanan. Jadi Rasul kita maklum di awal Islam ketika berada di Mekah, penekanan adalah kepada beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Yang kita duk puasa ni, puasa ni difardukan pada tahun yang kedua Hijrah, 10 Syakban. Turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun yang kedua Nabi berada di Madinah. Tahun yang pertama belum lagi difardukan puasa. Tahun yang kedua, tahun yang sama difardukan zakat. Tahun yang ke-6 Hijrah barulah difardukan haji. Tahun yang ke-6 Hijrah. Satu-satunya rukun Islam yang difardukan di Mekah adalah sembahyang. Tapi sembahyang pun yang difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya dekat-dekat nak hijrah ke Madinah dah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, difardukan tiang agama, satu-satu kefarduan yang Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Jibril alaihi salam. Tetapi walaupun sembahyang difardukan di Mekah 1 tahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum daripada tu, penekanan yang pertamanya mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Lepas dia mengenal Allah, Allah menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, dan Allah menegah, melarang daripada mengerjakan kejahatan. Allah menyuruh pada mengerjakan ketaatan, Allah melarang daripada mengerjakan maksiat. Tapi bicara bab suruhan Allah dan larangan Allah, bicara selepas daripada bicara berkaitan dengan mengenal Allah sebagai Rabb dan mengenal Allah sebagai ilah. Dan Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, Allah amat kuasa atas menyeksa kita jikalau kita derhaka akan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah amat kuasa pada membalas kebaikan apabila kita taat akan Allah Subhanahu wa taala. Allah amat kuasa atas menyeksa apabila kita derhaka atas keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah amat kuasa
pada membalas kebaikan apabila kita taat semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah amat kuasa atas bahawa menyeksa kita bila kita maksiat. Menyeksa ni bi'adli, dengan keadilan Allah. Dan Allah amat kuasa dengan membalas kebaikan apabila kita taat akan Allah. Allah balas kebaikan bimahdi fadli, semata-mata kurniaan Allah. Dua ni kita kena gumolek. Allah menyeksa dengan keadilan Allah. Allah balas kebaikan, Allah balas dengan syurga semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal kita. Dimasukkan ke dalam syurga semata-mata kurniaan Allah. Termasuk Nabi SAW menyatakan wala ana, dan tidak aku. Nabi sendiri pun dimasukkan ke syurga adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita. Dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita adalah sebagai hamba kita taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibalas dengan seksaan adalah dengan keadilan, dibalas dengan kebaikan adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua yang kita kata ni bercanggah dengan fahaman Mu'tazilah. Allah balas seksaan dengan maksiat yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan tu qada dan qadar Allah. Maksiat yang kita lakukan qada dan qadar Allah. Allah balas seksaan. Adi apa kok tu? Sebab maksiat yang kita lakukan qada dan qadar. Berlaku qada dan qadar, kita dihukum atas maksiat yang datang daripada Allah. Tak ada gitu. Ni Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar Allah. Kita ahli sunnah tak. Perkara jahat yang berlaku qada dan qadar Allah. Maka apabila perkara yang diqada qadar Allah berlaku, siapa yang dihukum? Kita yang dihukum atas maksiat yang berlaku datang dari qada dan qadar. Keadilan. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk dia. Syurga neraka makhluk dia. Dia nak buh mana kau anda dia lah. Hak dia. Keadilan. Terletak keadilan. Sebab Mu'tazilah beranggapan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qadar Allah, Allah menghukum, jadi zalim Allah Ta'ala, tak adil gitu. Dan adakah Mu'tazilah berpegang Allah zalim? Berpegang Allah zalim tak panggil Mu'tazilah tu kafir teguh. Allah tak zalim dengan bahawa Allah tidak qadakan perkara jahat yang kita lakukan. Allah hanya mengetahui. Kita yang memilih sendiri untuk melakukan perkara. Ini akidah Mu'tazilah yang terpesong, yang khilaf pegangan seumpama misalnya kafir kekal neraka, atau pegangan yang posik lagi mubtadi', pegangan dosa besar, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibalas dengan syurga. Mu'tazilah kata wajib atas Allah. Allah wajiblah balas syurga dah kita wa ta'at. Kita ahli sunnah, Allah balas syurga apabila kita taat ada dengan semata-mata fadli, kurniaan, limpah kurnia Allah. Tak ada wajib atas Allah. Kalau Allah wajib ni ada tekanan. Apabila ada tekanan, mana sifat istighna Allah Subhanahu wa taala? Mana sifat terkaya Allah lepas Allah daripada segala-galanya? Jikalau ada tekanan seumpama tu. Jadi dua ni kita kena faham. Sebab apa? Dia diazabkan dengan keadilan Allah, dikurniakan nikmat di hari akhirat dengan semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan Allah, bukan dengan amal kita. Kita biasa baca wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dan tidak memberi manfaat oleh orang yang mempunyai kekayaan oleh kekayaan.
Tidak ada manfaat kekayaan dia. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak beri manfaat akan orang yang mempunyai kekayaan oleh kekayaan. Tak ada manfaat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan tidak boleh beri manfaat oleh harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang datang kepada dengan hati yang sejahtera. Tak ada manfaat harta. Tapi ada riwayat baca wala yanfa'u zal jiddi minkal jiddu. Bukan dia waktu kita baca dengan jim bagi atas. Wala yanfa'u zal jaddi. Al jadd tu al ghina, kekayaan. Ada riwayat baca wala yanfa'u zal jiddi minkal jidd. Apa jidd? Jidd ni kesungguhan kita atas ketaatan. Tak ada manfaat. Syurga kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita buat ketaatan, bersungguh kita atas ketaatan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba kita bersungguh-sungguh atas ketaatan. Tak ada manfaat dah. Masuk syurga kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jaranglah baca seumpama tu, tapi ada riwayat. Yang kita biasa baca wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jim bagi atas. Tu kekayaan. Kalau jim bagi bawah zal jiddi minkal jiddu. Hak tu maknanya kesungguhan kita. Tidak ada manfaat kesungguhan kita atas ketaatan melainkan kesemuanya kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita boleh buat ibadah ni, kita wajib bersyukur kepada Allah, sebab hakikinya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu hak hakiki pegangan kita. Tak ada daya upaya melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni pembicaraan berkaitan dengan permulaan ni, bicara berkaitan dengan pegangan, bicara berkaitan dengan ketaatan, mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permulaannya pegangan. Hak ni kena kemah molek bahagian diri kita dan bahagian keluarga kita, kena kemah molek. Akhir-akhir zaman ni terkadang pegangan tu tak jelas. Pegangan tak jelas. Dia kena nyata pegangan kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kena nyata. Sebagaimana nyatanya kita taat zahirnya macam mana dengan ilmu, nyatanya kita taat batinnya macam mana dengan ilmu. Nyata bagi kita mana maksiat zahir, nyata bagi kita mana maksiat batin dengan ilmu. Hak ni hak kita nak bicara, hak berkaitan dengan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaannya akidah kena nyata. Jangan samar-samar. Dia tidak ada tawakuf dalam bab akidah. Orang tawakuf, pegang begini pun tidak, pegang begitu pun tidak. Dah kamu pegang macam mana? Tak tahulah. Tawakuf tidak ada. Tawakuf makna tidak berpegang. Tak ada ni. Ni contoh lah, ni contoh. Kalau syok Allah Ta'ala ada, kapilah. Tapi kalau tawakuf, Allah ada pun tidak pegang, Allah tak ada pun tidak pegang. Dia ada kita panggil tawakuf. Hak tu pun kapir lagi. Tu hak kapir tu lah. Sama juga perkara jahat, kamu pegang macam mana? Qada Allah ke bukan? Qada Allah pun saya tak pegang, bukan qada Allah pun saya tak pegang, hukumnya tak pegang lah. Apa hendak ni? Ni jumpa bagai-bagai ni. Orang lama-lama duduk majlis surau, tiba-tiba dalam bab rukun iman tak lepas. Beratlah tu. Tapi belah mana? Dan saya duduk dengar lama dah, kata saya tak pernah lari daripada majlis ilmu. Saya tak pernah lari daripada majlis ilmu, dia kata. Saya tunggu semua orang mengajar. Tapi macam mana saya boleh
pegangan tak ada, dia kata. Tak tahu, dia kata. Itulah. Kita ni, kami ni orang mengajar kena muhasabah. Orang mengajar kena muhasabah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hari akhirat. Bukan semata-mata mari duduk atas, mari majlis surau, duduk atas meja, ceramah sepatah dua, masuk waktu isyak, balik. Bukan, kena muhasabah, kena kira. Kita ajar ni apa? Apa yang diperlukan oleh orang tempatan? Ahli jemaah perlunya apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kaji selidik. Itulah orang bagi ketah tu kan lepas habis program. Apa? Kaji selidik. Kena kaji selidik. Yang kita duduk ceramah ni. Tiap minggu kita duduk ceramah tempat yang sama. Kita kena kaji selidik. Macam mana pegangan mereka? Macam mana amal ibadah mereka? Kena kaji selidik tu. Faham tak ni? Sebab kami orang mengajar ni lagi besar tanggungjawab. Lagi besar persoalan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia membabitkan ramai. Ada pun orang belajar ni dia hanya diri dia sendiri, tak babit siapa-siapa. Dia terbabit dengan keluarga lah, tanggungjawab mereka. Tapi nak ceritanya atas diri dia. Ada orang mengajar ni, dia membabitkan orang ramai. Jadi macam mana boleh berlaku orang yang makna istiqamah dengan majlis ilmu, tak pernah lari, tapi lagi pada bab pegangan tak luluh. Ni dia bulan-bulan Ramadan ni kena banyak tafakkur lah. Kena banyak tafakkur, kena banyak tadabbur, nazar, i'tibar, muhasabah. Tu lebih kurang belaka makna tu. Kena banyak tafakkur di bulan Ramadan. Tapi kalau Imam Ghazali rahimahullah, antara subuh dengan syuruk, syuruk kita dah pukul 7 dah sekarang ni. Syuruk kita dah pukul 7 dah. Antara subuh dengan syuruk, Imam Ghazali dia bahagikan kita pada 4 amalan. Salah satu amalannya adalah tafakkur, muraqabah. Itu salah satu daripada 4 bahagian daripada amalan yang disusun oleh Imam Ghazali. Kena tafakkur. Terutama sekali tafakkur yang paling besar adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Itu nombor satunya. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu tafakkur nombor satu. Tafakkur akan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur akan kejadian Allah. Nazar, fikir tilik akan kejadian Allah. Hak kita biasa baca dalam surah Al-A'la tau. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Atau nazar, fikir akan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau fikir untuk menambahkan keyakinan, keimanan kita dengan Allah. Itu tafakkur yang paling besar. Tafakkur sesaat khairun min ibadati sanah. Lebih baik daripada ibadah setahun. Lebih baik daripada ibadah setahun. Fikir sesaat. Sebab apa? Sebab untuk menambahkan keimanan dan keyakinan kita pada Allah. Dan tafakkur pula pada diri kita tu. Cuainya nafsu kita, cuainya dalam kita beribadah. Kita tafakkur berkaitan dengan dunia yang binasa. Tafakkur berkaitan dengan huru hari-hari akhirat. Huru hari-hari akhir dipanggil wal yaumil akhir. Dan hari akhir, hari kemudian. Hari akhir ni ada dua. Hari akhir dengan qiyamah yang besar, dihancurkan dunia, berakhir. Hari akhir, kiamat kecil, matinya kita, maka berakhirlah kehidupan kita. Itu hari akhir. Hari kiamat, yang mana hari kiamatnya Tuhan kata yauman yaj'alu wildana shiba. Tuhan kata hari yang mana menjadikan kanak-kanak ni jadi tua yang berubah. Yauman yaj'alul wildana shiba. Tuhan kata
Hari yang menjadikan kanak-kanak ni jadi tua berubah no. Kejutnya dengan qiyamah. Hari yang Tuhan kata, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang mana engkau akan melihat lupa ibu yang menyusu daripada anak yang disusu. Kan ibu kan dengan anak yang disusu ni, holah apa-apa dia siapa anak dulu. Dia cari anak dulu. Dia selamat diri. Apa-apa dicari anak dulu, anak yang disusu. Dak kiamah ni lupa akan anak disusu, perempuan yang mengandung gugur kandungannya. Tu hak kiamah besar. Kiamah kecil kita ni bila masa. Macam mana kita nak menghadapi kematian kita? Kena tafakur. Macam mana dengan pegangan kita, macam mana dengan amal ibadah kita zahir dan batin. Ini kena banyak tafakur. Tapi kena balik kepada ilmu. Kena balik kepada ilmu. Adakah kita ni tergulung di kalangan hak Tuhan sebut fala khaufun alaihim wala hum yahzanun? Maka tidak ada ketakutan atas mereka ketika mati dan di hari akhirat, dan tidak ada yang mendukacitakan mereka pada ketika mati dan hari akhirat. Siapa mereka di sini? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Ni bukan kata di mulut ni. Summa istaqamu, kemudian istiqamah atas taat zahir dan batin, istiqamah atas meninggalkan maksiat zahir dan maksiat batin. Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada. Tak ada ketakutan ketika mati dan selepas daripada mati hari akhir. Tak ada ketakutan. Ni kena fikirlah, kena muhasabah. Kita duk minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita duk minta semua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita minta berlindung daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Atas dunianya untuk dapat kebaikan, ilmu banyak mana, amal banyak mana atas dunia untuk dapat kebaikan. Lepas tu untuk dapat kebaikan akhirah, ilmu banyak mana, amal banyak mana. Kita nak dapat dunia ni, ilmu banyak mana. Daripada budak siapa umur berapa tahun, apa umur 20-an, belajar siang malam. Apa? Bersengkang mata. Apa nama? Bersengkang mata. Belajarnya ilmu dunia untuk dapat kebaikan dunia. Kemudian bekerja dengan kerjaan dunia pagi pas petang, pagi pas ke petang untuk dapat kebaikan dunia. Lepas tu untuk dapat kebaikan akhirah, banyak mana kita belajar? Banyak mana kita belajar? Banyak mana hak kita beramal? Sebab kita dua ni, ilmu amal. Ilmu amal. Dunia pun ilmu amal, akhirah pun ilmu amal. Tapi untuk dunia sementara, dunia yang penuh dengan tipu daya, ilmu amalnya banyak mana? Untuk akhirah yang kekal selama-lama, ilmu amalnya banyak mana? Yang mana ilmu dunia nyata, amal dunia nyata. Hidup segar-segar laginya, ilmu sudah buang. Kerjaan pun sudah rehat, tak payah dah patching dah. Tapi ilmunya di mana? Ni saya biasa tanya ni. Hak duk belajar dahulu ni, cerita dahululah. SPM ke apa ke, buku duduk mana? Mutalaah lagi, membaca lagi. Duk mana buku? Tak ada dah. Buang dah. Yang kamu duk belajar pagi pas ke malam tu, buang dah lah, tak guna dah. Tak guna dah. Tuang hidup lagi. Ilmu dunia sudah tak guna dah. Ke mana? Tapi ilmu akhirah yang berguna sampai ke mati, banyak mana kita belajar? Kita ni kadang-kadang hipokrit. Nak dunia, nak akhirah. Nak dunia, nak akhirah. Man arada dunya fa'ala bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Nak dunia kena ada ilmu.
Nak akhirah kena ada ilmu. Nak kedua-dua, dunia dan akhirah kena ada ilmu. Dan kita nak dunia akhirah. Tapi ilmu dunia banyak mana? Ilmu akhirah banyak mana? Itu kena tafakkur lah. Itu bahagian kita. Ilmu dunia pun kita segomega pun ilmu tu kita sudah buang. Macam mana pula dengan anak-anak kita. Anak kita pun sama lah. Ilmu amal kita yang terapkan untuk dunia, untuk akhirah. Ilmu amal yang terterapkan pada anak kita untuk dunia, untuk akhirah. Jadi ilmu amal yang terterapkan anak kita untuk dunia banyak mana? Banyak sangat-sangat lah. Ilmu untuk kebaikan akhirah banyak mana? Sikit-sikit padang lah, gitu. Kemudian hak dunia anak kita, kita tak perlu pun. Kita perlu. Kita hanya berbangga-bangga. Anak kita, hak ni tinggi ni pakat dia. Hak ni tinggi ni pakat dia. Time balik raya, hak duk bak, kata besar-besar belaka. Bukan tahun ni lah. bukan tahun ni. Tahun ni tadi nak bangga lah. Tak, rasa-rasa tak ada dah lah. Kertas negeri tu tak ada dah. Tahun ni tak ada. Mana? Setakat tu je boleh bangga. Kita ambil dah manfaat dunia daripada anak kita. Kita tak perlu pun manfaat dunia daripada anak kita. Kita ada kerjaan sendiri, ada pendapatan sendiri. Kita tak perlu pun pada mereka. Bahkan mereka pun kadang-kadang duduk jauh daripada kita. Kalau kita uzur, nak tolong kita pun tak boleh. Balik menitas sekejap, lepas tu balik kepada tempat dia semula. Macam mana? Hak dunia. Kalau dibawa lah kita pergi duduk tempat dia pun, bukan duduk dengan dia pun. Duduk dengan Indonesia je. Dibawa lah mak ayah ni duduk dengan dia. Bukan duduk dengan dia. Duduk dengan Indonesia. Tahu duduk Indonesia? Pemata rumah tu lah. Bibik. 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 Duduk dengan bibik lah. Dah anak duduk mana? Anak petang orang siapa? Tu penat dah dirinya, tak layang dah kitanya. Mana? Mana dunia pun dia tak boleh nak tolong kita atas dunia. Kadang-kadang menyakiti hati adalah pulaknya. Buat serabut orang tua tu dengan kerenah bagai-bagai. Tapi kita ilmu amal akhirah anak kita perlu. Waladun salihun yad'ulah. Hati yang kita perlu. Waladun salihun yad'ulah kita perlu. Ilmu pekerjaan amal dunia anak kita tak perlu. Itu kejayaan mereka. Kita hanya setakat boleh berbangga sementara je. Hak berbangga jauh-jauh tu, hak dekat-dekat ni, hak ni tak lewat bangga. Hak dekat-dekat ni ngaji tak tinggi, tapi sampai masa hak tu hak tolong dia nya. Ni. Hak jauh-jauh no. Hak standard. Hak tepi rumah hak ni belajar dak ke mana hak ni. Tapi akhirnya hak mana tolong dia nya? Basuh kecil berak dia hak mana? Hak ni lah. Hak ni. Hak duk tepi rumah ni, hak tak apa nak berguna mana. Guna. Tu pun nak boleh ketolong tu pun berkelahi pula dengan sebelah. Berkelahi pula dengan sebelah. Sebelah tu lah, ada seorang lagi sebelah tu kan. Sebelah tu bukan anak kita tu. Sebelah dia tu. Sebelah dia tu. Sebelah tu duduk ngukit ingat molek. Hak dia duduk bangga nu, duduk balik pun. Hak ni kita ni hak jeh dia je. Kita pula hak kena jaga dia. Hak ni duduk sebelah, seorang lagi duduk asu. Nak kata kau ni. Dunia pun tak boleh nak tolong. Tapi kalau ilmu amal akhirah kita perlu. Ilmu amal akhirah anak kita perlu. Kita tak perlu. Ilmu amal kita untuk akhirah cukup padang dah. Tak payah dah anak-anak kita atau pahala lepas kita mati. Jadi kita nak ilmu amal anak kita tu macam mana kita terap ilmu amal anak kita, ilmu agama. Anda kena tafakkur lah. Jangan duk cakap saja. Dunia ilmu dan amal untuk berjaya. Akhirah ilmu dan amal untuk berjaya. Tapi akhirahnya ilmu macam mana, amalnya macam mana. Terutama sekali hak ilmu akhirnya pegangan. Terutama sekali. Lepas tu pergi pula kepada hak amal zahir, tak zahir.
Nanti akan bicara pula berkaitan dengan taubah. Pegangan pun kadang-kadang tak lulu. Bab taubah pun dosa pun tak kena. Nanti lepas bicara permulaannya berkaitan dengan ilmu. Dalam kitab Minhaj, dia akan bicara hadapan berkaitan dengan taubah kepada Allah. Terkadang taubah pun tidak. Tinggal semayang pun tidak sedar. Tinggal puasa pun tidak sedar. Belajar kemudian baru tahu banyak sembahyang yang ditinggalkan, terutama sekali perempuan hak jahil fardu ain berkaitan dengan haid dan nifas. Banyak tinggal sembahyang, kering molek-molek ada, tunggu satu waktu, dua waktu, hak tu habis cerita, runtuh agama. Runtuh agama. Ini orang apa? Tak ada ajaran agama. Mak ayah suruh sembahyang, tapi ajaran agama tidak ada, ilmu agama tidak ada. Akhirnya anak perempuan contohnya, mek dak sembahyang lagi mek, dak mandi lagi mak oh jangan lambat sangat mandi, berapa waktu dah ni waktu sembahyang masuk tak apalah mak, kita tak mandi lagi. Mak pun okey je sebab dia pun buat gitu juga. Ni abang apa? Jahil agama, tinggal sembahyang. Tua-tua haid nifas tak ada dah, wa amal sunat, tinggal sembahyang, taubah pun tidak. Ini semua tertipu atas rupa kebajikan belaka ni. Amal sunat tidak akan diterima kalau kita tidak bertaubat dari dosa besar. Di antara dosa besarnya meninggalkan sembahyang satu waktu sudah cukup. Ini banyak mana berlaku dalam masyarakat kita. Kita perbanyak amal sunat, tapi kita masa muda-muda tinggal puasa. Tinggal puasa pada masa muda-muda. Masa budak-budak dia kata, budak-budak apa sekolah menengah, balik dah. Tinggal puasa, main-main tinggal puasa. Berdosa besar, taubahnya tidak. Tidak, senyap aja. Taubahnya tidak. Puasa ditinggalkan, berapa hari tinggal puasa pada masa umur belasan. Umur 20-an baru puasa cukup. Umur 30-an baru puasa cukup. Bertaubah ke tidak? Hak tinggal puasa pada masa umur belasan, hak balik dah buat tak peduli je. Lepas tu buat amal sunat, rajin pula sembahyang sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir, umrah sunat. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita mengekali dosa besar tinggal puasa tanpa kita bertaubat. Ni faham tak ni? Ini tafakkur moleklah kitanya, bahagian kita, bahagian anak, keluarga kita. Bab pegangan, bab hak taat zahir, taat batin, maksiat zahir, maksiat batin, hak tu kena tafakkur molek, kena belajar molek. Hak dunia habis dah kita belajarnya, hak akhirah ni pula ilmu amal. Dimulai dengan hak pegangan kita. Pastikan pegangan kita yang jelas, amal kita zahir batin yang jelas. Kita berjemaah, apa syarat berjemaah? Jelas bagi kitanya. Kita bukan turuk semata-mata. Kita beramal berdasarkan kepada ilmu yang jelas, yang nyata. Itu atas diri kita masing-masing lah. Tapi yang paling besarnya, orang yang mengajar besar tanggungjawab. Yang kita ikut kepada sedap kita je, beri. Orang dengar suka dengan kepetahan kita. Kadang-kadang mereka tak sedar pun pegangan tak lepas. Hak ibadah zahir pekoh pun banyak perkara hak tak lepas. Ibadah batin tasawuf pun banyak perkara tak lepas. Tapi tak macam tadilah, ustaz, saya istiqamah ustaz pada belajar, tak pernah lari. Lama dah ustaz, tapi macam mana ni pegangan? Bertaubat kepada Allah. Lepas tu macam mana jadi seumpama tu? Masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Orang mengajar pun akan dipertanggungjawabkan. Kita orang belajar bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita orang belajar ni bertanggungjawab atas diri sendiri, sebab kita tidak pandai memilih. Kita nak belajar hak mana dulu. Orang mengajar, dia bertanggungjawab atas diri dia, kerana mengajarnya tidak mengikut sebagaimana diatur oleh hukum syarak kita macam mana. Tapi orang belajar, dia mukallaf
dibalik sebab akal bertanggungjawab atas diri sendiri. Mana kita kena banyak tafakur, banyak muhasabah. Bukan kata bulan Ramadan lah, tambahan pula bulan Ramadan. Tambahan pula kita sebelum pagi ni, daripada semai subuh sampailah kepada syuruk. Di antara Imam Ghazali bahagi daripada 4 bahagian lah, kita perbanyakkan tafakur, berfikir. Hak paling besarnya berfikir pada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, berfikir berkaitan ke dunia yang sementara, berfikir berkaitan dengan huru-hara hari akhirat, berfikir berkaitan dengan cuainya diri kita dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Minhaj dia akan susun satu-satu. Rasul khabarkan apa permulaan. Rasul khabar permulaannya adalah berkaitan dengan mengenal Allah sebagai Rabb, Tuhan yang amat kuasa. Kemudian lagi amat mengetahui, Allah amat mengetahui dengan segala rahsiaku. Adalah hati kita yang Allah Ta'ala tahu, dan bergerak-gerak di dalam fikirku. Apa yang terletak dalam fikiran kita, Allah amat mengetahui, dan senyata telah menjanjikan dengan kebajikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, dan kejahatan kepada mereka yang kufur dan melakukan maksiat, dan menyuruh ia Allah dengan memegang akan simpulan syarak. Rasul suruh kita supaya berpegang dengan undang-undang dan peraturan syarak. Simpulan syarak ni, Rasul perintah kita berpegang dengan simpulan syarak. Hak paling besarnya adalah pegangan atau simpulan aqaidul iman. Rasul memerintah kita supaya berpegang dengan aqaidul iman, dan juga simpulan hak bab-bab syariat zahir dan juga hak bab-bab syariat batin. Kena pegang molek agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pegang molek agama Allah ni lah, ilmu kena jelas, ilmu kena nyata. Ilmu kena jelas, ilmu kena nyata. Kemudian apabila mari di hati kita hak lintasan berkaitan dengan nikmat-nikmat kurnia Allah semua sekali, maka jatuh di dalam hatinya, hati barang siapa, pekerjaan itu patut sebenar-benarnya kerana bukan mustahil bagi maka itu pada akal dengan permulaan tilik. Kena fikir tilik akan diri kita, apa yang kita akan lalui, jalani selepas daripada mari lintasan di hati kita berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan simpulan-simpulan syarak, suruhan Allah zahir dan batin, dan larangan Allah zahir dan batin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.